Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Jahari bin Jainal adalah guru akademik mata pelajaran kimia tingkatan 6 di SM All Saints Kota Kinabalu. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi mengenai kajian tindakan yang saya telah lakukan, iaitu keberkesanan penggunaan mini whiteboard dalam kalangan pelajar aliran sains pra-universiti di SM All Saints. Mula-mula sekali saya akan menerangkan penyataan dan latar belakang masalah dari kajian literatur. Mengikut Lambert, Cartledge, Howard dan Low 2006 dan Wood dan Beatty 2004, perhatian, fokus dan kelakuan disruptif menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kurang efektif. Maka pelajar yang selalu menunjukkan masalah perhatian dan kelakuan secara signifikan biasanya ketinggalan dari aspek akademik. Masa kita sebagai guru juga untuk mengajar akan terjejas kerana digunakan untuk mengurus pelajar yang bermasalah ini, manakala impaknya kepada pelajar ni mereka akan lebih jauh ketinggalan dalam pelajaran. Maka Lambert et al. Mencadangkan untuk menyelesaikan isu-isu ini, mereka mencadangkan sistem maklum balas pelajar. Dari segi aspek pedagogi, mengikut Black dan Williams 1998, guru biasanya melontarkan soalan kepada beberapa orang pelajar sahaja dan meneruskan pengajaran tanpa mengetahui tahap pemahaman keseluruhan kelas. Kita sebagai guru juga biasanya mempunyai kecenderungan untuk memanggil pelajar yang pandai untuk menjawab soalan, ataupun kita pilih dalam kalangan pelajar yang mengangkat tangan secara sukarela untuk menjawab soalan. Jadi guru tidak mempunyai evidence yang cukup untuk mentaksir pemahaman pelajar dengan menggunakan kaedah penyoalan-penyoalan yang saya telah terangkan tadi. Maka sebenarnya PDPC yang kita laksanakan itu tidak memenuhi keperluan pelajar, tetapi memenuhi keperluan kita sebagai guru untuk menghabiskan silibus dengan cepat. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, saya mencadangkan penggunaan mini whiteboard. Sekarang saya terangkan konteks aliran sains pra-universiti di SM All Saints. Pertama sekali saya telah melakukan pemerhatian untuk tinjauan masalah yang dihadapi selama 1 minggu menggunakan 4 masa kimia. Saya dapati pelajar adalah pasif dan hanya mendengar guru mengajar, dan saya dapati beberapa orang pelajar mengantuk. Manakala untuk guru pula tidak mentaksir dengan konsisten semasa PDPC. Jadi dengan itu fokus kajian saya adalah yang paling penting sekali adalah untuk pelajar aktif dalam pembelajaran. Bagaimana dengan menulis jawapan kepada soalan guru di mini whiteboard. Mereka terlibat dalam perbincangan untuk membincangkan jawapan yang mereka tulis. Mereka memberi komen kepada jawapan kawan-kawan ataupun jawapan mereka sendiri, dan mereka membimbing rakan jika jawapan mereka betul dan jawapan rakan itu adalah salah. Jadi soalan kajian yang saya telah hasilkan, satu, bagaimana mini whiteboard dapat meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam PDPC. Yang kedua, bolehkah penggunaan mini whiteboard di dalam bilik darjah dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam pentaksiran sumatif? Dan ketiga, apakah kelemahan yang dikenal pasti dalam penggunaan mini whiteboard? Sasaran kajian saya adalah pelajar kimia tingkatan 6 bawah sains dan 6 atas sains di SM All Saints. Seramai 24 orang pelajar, 17 orang pelajar lelaki dan 9 orang pelajar perempuan. Ini adalah reka bentuk kajian. Kaedah kualitatif yang saya gunakan adalah borang tinjauan pelajar, borang tinjauan pentadbir sekolah dan rancangan pengajaran harian
digunakan untuk tujuan triangulasi data, manakala kaedah kuantitatif yang simple saja, iaitu perbandingan keputusan peperiksaan percubaan 1 dan 2 tingkatan 6 bawah dan 6 atas sains. Okey, jadi seterusnya adalah pelan pelaksanaan. Okay, pertama sekali yang saya terangkan tadi adalah saya telah terangkan membuat pemerhatian. Okay, kemudian saya mengkaji intervensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya dapati daripada pemerhatian tersebut. Okay, seterusnya saya menyediakan mini whiteboard. Ini adalah saya punya intervensi lah. Okay, dan seterusnya melaksanakan PDPC menggunakan mini whiteboard. Kemudian saya memungut data, analisis data. Okay, penyedia mini whiteboard. Ini adalah penyedia mini whiteboard. Saya menggunakan kertas putih. Okay, kemudian saya laminate kertas putih tersebut. Saya beli marker dan juga pemadam. Okay, lebih kurang semua kos adalah RM108. Okay, ini adalah rupa dan bentuk mini whiteboard. Okay, jadi kalau lihat ada dua permukaan. Permukaan di hadapan tu adalah kosong, manakala permukaan yang di belakang tu ada bulatan di tengah dan ada 4 segi petak, 4 petak. Okay, ini adalah kegunaan untuk kumpulan. Okay, jadi setiap petak itu mewakili jawapan bagi satu orang pelajar. Okay, kemudian mereka akan bincang jawapan yang betul dan letakkan di bulatan dalam mini whiteboard itulah. Okay. Alright, jadi ini adalah evidence bagaimana saya menggunakan mini whiteboard dalam bilik darjah. Okay, ini semua pelajar mempamerkan jawapan dan guru boleh mentaksir serta merta. Okay, pelajar, gambar yang kedua ni, pelajar di drill persamaan konsep atau terma yang penting atau popular di dalam peperiksaan. Pelajar tulis dan padam, tulis dan padam, tulis dan padam sehingga jawapan ataupun persamaan yang mereka tulis itu adalah betul. Okay. Ini adalah pentaksiran rakan sebaya di mana mereka menulis jawapan dahulu kemudian membandingkan jawapan dengan rakan di sebelah. Okay. Kemudian mereka akan berbincang sama ada jawapan itu betul ataupun tidak betul. Okay. Dan seterusnya kalau tidak betul, mereka akan mencari jawapan yang betul ataupun kalau salah seorang tu betul, dia akan memberi bimbingan kepada jawapan yang mempunyai rakan yang mempunyai jawapan yang salah. Okay. Okay, gambar yang seterusnya ni adalah yang ini adalah perbincangan dalam kumpulan mengenai jawapan. Kalau tengok dalam gambar tu tengok ada C di mana seorang pelajar telah memberi jawapan yang berlainan. Jadi mereka kena bincang. Okay, kenapa jawapan tu A ataupun C, mereka kena bersetuju dan meletakkan jawapan di dalam bulatan di tengah-tengah mini whiteboard tu. Okay. So, analisis data. Okay, soalan kajian 1, bagaimana mini whiteboard dapat meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam PDPC. Untuk menjawab kajian 1 dan 3, soalan kajian 1 dan 3, saya gunakan borang tinjauan pelajar, borang tinjauan pentadbir sekolah dan rancangan pengajaran harian dianalisis dengan cara berikut. Satu, saya codingkan. Okay, dan kedua daripada coding tu saya janakan tema. Okey, contohnya petikkan daripada borang tinjauan, pelajar ni student 1 dia tulis I have something more to do and be occupied with instead of feeling sleepy. Okey, ini adalah menulis jawapan lah. Maka temanya di situ tulis menulis jawapan. Okey, tema yang kedua adalah menunjukkan jawapan. Student 3 mengatakan I can show the steps how to solve the question. While the school admin yang datang observe saya punya intervensi ni, dia mengatakan students get an opportunity to display their ideas or work. Okay, tema seterusnya adalah meningkatkan interaksi pelajar dengan pelajar.
Okay, so dia punya coding, ini adalah bimbingan rakan mengikut student 18. It allows to interact with friend with clear and easy to understand when explained from other. Okay, pentaksiran rakan sebaya, coding seterusnya mengikut student 20. Corrections can be made easily with help from friends and detection of wrong answer is easier. Okay, manakala coding interaksi dengan rakan dan dengan guru juga, student 11 said it's easy to engage with the teacher and the class. Okey, di samping itu penggunaan mini whiteboard juga dapat membantu pelajar berfikir. Okey, ini adalah contoh-contoh quotes yang ditulis oleh pelajar. Okey, tema seterusnya adalah guru mudah mentaksir pelajar. Okey, dan tema seterusnya adalah mentaksir semua pelajar serta merta. Okay, according to the school admin, adequate response to the task given through the usage of the mini whiteboard. Okay, soalan kajian 2, adakah penggunaan mini whiteboard di dalam bilik darjah dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam pentaksiran sumatif? Okay, analisis perbandingan keputusan peperiksaan percubaan 1 dan 2 temuan kelas 6 bawah sains dan term 3 kelas 6 atas sains digunakan untuk menjawab soalan kajian 2. Okay. Dan jumlah pertama pelajar yang lulus menjadi ukuran keberkesanan penggunaan mini whiteboard terhadap prestasi pelajar. Untuk pengetahuan pendengar, okay, pendengar dan penonton, alright, saya mengambil kelas ni apabila mereka baru sahaja habis silibus temuan and term 3. Okey, dan pada masa itu mereka telah mendapat keputusan temuan. Jadi saya drill mereka menggunakan mini whiteboard selama sebulan. Okey, kemudian baru saya conduct percubaan kedua khas sebenarnya untuk menguji keberkesanan mini whiteboard. Okey. Alright, jadi perbandingan keputusan percubaan 1 dan 2, temuan kelas 6 bawah sains, peningkatan pelajar lulus adalah seorang. Okey. Manakala bagi 6 atas sains, okey, peningkatan pelajar yang lulus adalah sebanyak 2 orang. Okey, soalan kajian ketiga, apakah kelemahan yang dikenal pasti dalam penggunaan mini whiteboard? Okey, contoh petikan daripada borang tinjauan, tema yang saya generate adalah pemadam mini whiteboard yang lebih baik. Okay, according to student 2, it does not erase as easy as a real mini whiteboard. Saya pun nampak dalam kelas pelajar mengambil masa untuk memadam tulisan itulah. Okay, so tema kualiti mini whiteboard yang lebih baik. Jadi tahun ni setelah membeli mini whiteboard yang sebenarlah, okay, dan memang lebih mudah digunakan. Tema seterusnya mengambil masa, macam saya terangkan tadi lah, pelajar susah padam, jadi ambil masa, buang masa untuk memadam. Okay. Tema mengambil masa untuk diedarkan kepada pelajar. Okay. Jadi tahun ni saya memang beli ekstra dan letakkan di dalam bilik darjah. Okay. Jadi dapatan kajian bagaimana mini whiteboard dapat meningkatkan pelibatan pelajar secara aktif telah diterangkan melalui tema-tema tadilah, melalui menulis jawapan di mini whiteboard, menunjukkan jawapan kepada kelas, interaksi pelajar dengan pelajar, interaksi pelajar dengan guru dan membantu pelajar untuk berfikir. Okay. Jadi interaksi di dalam kelas dapat ditingkatkan dengan menggunakan mini whiteboard melalui bimbingan rakan sebaya, pentaksiran rakan sebaya, perbincangan dengan rakan dan guru. Okay. Dapatan juga menunjukkan nilai tambah mini whiteboard, iaitu guru dapat memeriksa jawapan pelajar secara menyeluruh dan serta-merta, menyemai nilai pembelajaran, kooperatif dan meningkatkan motivasi pelajar. Okay, semua ni didapati, jawapan-jawapan ni didapati daripada tema-tema yang telah dijanakan, okay, daripada coding yang telah dihasilkan. Okay, soalan kajian kedua,
adakah penggunaan mini whiteboard di dalam bilik darjah dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam pentaksiran sumatif? Okey, bagi 6 buah sains pelajar lulus meningkat sebanyak seorang, manakala bagi 6 mata sains pelajar lulus meningkat sebanyak 2 orang. Okey, walaupun saya yakin dapatan ini boleh dipertikaikan kerana terdapat juga faktor-faktor lain seperti mungkin pelajar telah memperuntukkan masa yang lebih banyak untuk mengulang kaji di rumah dan sebagainya. Okey, tapi soalan kajian kedua ni untuk meningkatkanlah keyakinan guru untuk menggunakan mini whiteboard sebagai alat untuk drilling pelajar. Mungkin sebab dia ulang tulis sehingga betul dan padam. Okey, diharap dapat sebab pentaksiran formatif ini kadang-kadang kita dia ada mengikut kajian memang dia tension, ada ketegangan lah dengan sumatif. Itulah sebabnya saya menambah soalan kajian kedua inilah, walaupun agak jawapan ni mungkin boleh dipertikaikan jugalah. Okey. Alright, soalan kajian ketiga, apakah kelemahan yang dikenal pasti dalam penggunaan mini whiteboard? Okey, satu kesukaran untuk memadam, menulis dan masa untuk menyedarkan alat intervensi kepada pelajar. Okey, jadi mengatasi kesukaran memadam dan menulis. Okey, mini whiteboard yang sebenar saya telah gunakan tahun ni lah, saya telah beli. Okey, mini whiteboard yang sebenar dan kami gunakan pada tahun ini. Okey, jadi refleksi daripada kajian ini adalah menggunakan papan putih sebenar untuk mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti, strategi pentaksiran rakan sebaya dan pentaksiran kendiri secara eksplisit telah dapat orang cakap di manifest di dalam PDPC guru. Okey, selain daripada pentadbir sekolah, kajian akan datang beberapa orang guru juga akan dijemput untuk memerhati, memberi komen penambahbaikan dan sesi perkongsian amalan PDPC terbaik. Okey, jadi kesimpulan saya, dapatan kajian mendapati mini whiteboard boleh meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran bagi subjek kimia pra-universiti. Ia juga dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar di dalam pentaksiran sumatif. Okey, sekian dan terima kasih.